maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Tapi siapa-siapa pergi berhijrah itu kerana dunia yang dia nak dan kerana perempuan yang dia nak nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilai. Nabi kata, maka hijrahnya kepada apa yang telah dia niatkan. Di sini peranan niat. Peranan niat memainkan satu peranan dan yang tinggi dalam amalan kita itu dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Imam Al-Ghazali menjadikan ini sebagai nasihat yang kelima. Kita ni orang-orang yang ahli dalam belajar, bila rajin belajar, maka yang kita kena jaga niat kita. Hari-hari kita kena tajdid. Tajdid kena memperbaharui niat kita. Sebab kenapa? Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi, itulah yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang telah diisytihatkan oleh para ulama. Dalam isytihat mereka, setiap amalan itu mesti diiringi dengan niat. Kita sembahyang ada niat, kita puasa ada niat, kita zakat ada niat, pergi haji pun ada niat. Apa juga yang kita buat mesti ada niat. Sebagai apa? Kayu ukur yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa juga yang kita buat, gerak kerja, mesti ditengok pada niatnya. Kalau tidak, tadi Imam Al-Ghazali kata apa? Kalau niatnya kerana dunia, disebutkan itu. Kalau niatnya semata nak keuntungan dunia, nak dapat lomba dunia, ataupun nak mencapai kedudukan yang tinggi, dalam kitab ni kata nak dapat satu kedudukan yang tinggi, atau berbangga dengan kehebatan dengan kawan-kawan, kan, mentang-mentang hafal Quran, kita pun kata engkau bila lagi nak habis, aku lama dah habis, kan, untuk berbangga-bangga, kan. Ada jenis macam tu, kan. Niatnya nak kena betul. Bahkan ada ulama mengatakan seorang bapa, seorang mak, kalau dia berbangga, kan, aku bangga anak aku habis Quran, kan, itu pun satu benda yang salah, kan. Satu benda yang salah. Bila anak dengar mak bapak bangga dengan anak habis Quran, lepas habis Quran tu tak jaga Quran, dah habis, betul tak? Dah habis. Sebab itulah kita bila belajar apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, perhatikan niat kita tu. Apa tujuan kita belajar? Jangan kita tujuan yang tak betul. Jangan kita tujuan yang tak betul. Ustaz lu pernah sebut tujuan kita belajar tu, apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin. Dia kata di antara perkara-perkara yang perlu dijaga ialah soal niat, dan di antara niat itu ialah pertama beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Nombor satu kita belajar tu kerana apa? Beramal dengan perintah Nabi, di mana Nabi kata apa? Talabul ilmi fardhah. Belajar tu wajib. Kan? Belajar tu wajib. Apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Wajibnya pada siapa? Orang lelaki dan orang perempuan. Bila masanya? Minal mahdi ila lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Niat pertama sekali kita belajar tu kerana mengikut sunnah Nabi. Satu. Dua, Imam Ghazali kata apa tujuan niat belajar? Untuk menghilangkan kejahilan. Menghilangkan kejahilan. Sebab itu Allah Ta'ala mengikut apa yang disebut oleh Nabi kata, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah Ta'ala nak dia baik, maka akan diberikan dia faham dalam agama, faqih dalam agama. Maka faqih itu lawan kepada jahil. Lawan kepada jahil. Jahil ni benda yang perlu dihilangkan, bahkan wajib dihilangkan. Sebab tu belajar tu wajib. Maka tujuan belajar untuk menghilangkan kejahilan diri. Kejahilan diri. Ustaz pernah cerita pada kamu dulu, seseorang yang bijak, sama ada dia tu profesor ke, doktor falsafah ke, doktor perubatan ke, seorang ustaz ke, seorang guru ke, seorang alim ke, seorang yang bijak sekalipun, kan, seorang engineer ke, arkitektur ke, semua mereka itu pernah melalui zaman jahil. Semua. Ustaz sendiri orang panggil ustaz, kan, tapi dia pernah melalui zaman jahil. Zaman tak tahu apa. Sebab kita lahir daripada bayi yang tak tahu apa. Mana melalui zaman jahil. Bermakna belajar tu kenapa? Untuk menghilangkan kejahilan. Itu niat itu. Niat untuk menghilangkan kejahilan. Selain pada yang pertama, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu niat kita belajar. Menghilangkan kejahilan. Kita tak bolehlah nak berbangga. Umpamanya apa? Contoh antara kamu ni sebagai ahli Quran, orang ahli Quran,
Kan biasa kalau menghafal, ada jenis orang hafal laju, ada jenis orang hafal slow, ada jenis orang hafal dia hafal laju tapi tak ingat, ada jenis orang slow tapi ingat. Kan? Jadi berbeza-beza. Jadi apabila seorang itu diberi anugerah nikmat, dia boleh menghafal cepat, dia boleh ingat dan dia boleh habis cepat. Kan? Dia tak boleh bangga, dia kata kau lambat betul lah, kau ni dungu lah, kau ni lembab. Tak boleh. Kenapa? Sebab dia yang pandai itu asalnya bodoh lah. Dia yang pandai itu, yang hebat itu asalnya jahil juga. Jadi dia melalui proses itu. Jadi bila melalui proses itu, Allah Ta'ala bukakan kemudahan. Allah bukakan kepandaian, kebijaksanaan. Kita tidak boleh berbangga maupun sombong. Sebab kenapa? Kita bermula dengan jahil. Boleh faham? Jadi artinya di sini kita kena betulkan kita punya belajar, niatnya ialah untuk menghilangkan kejahilan. Itu kenyataan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang ketiga, dia kata kita belajar kena niat bahawa untuk beramal dengan ilmu. Beramal. Bukan nak tunjuk pandai, bukan nak kita kata hebat, kita nak apa orang kata banyak ilmu, orang panggil ustaz, orang panggil guru, orang panggil alim, orang panggil hafiz, bukan. Tetapi kita belajar tadi yang ketiga untuk beramal dengan ilmu tadi. Bila kita dah mengikut sunnah Nabi atas perintah belajar, lepas tu kita menghilangkan kejahilan kita tadi atas perintah juga Nabi, maka bila jahil hilang adanya ilmu, maka niat yang ketiga itu kita nak mengamalkan ilmu. Ni mengamalkan ilmu, beramal dengan ilmu, berusaha beramal dengan ilmu. Sebab itu dulu Ustaz pernah sebut dalam satu kenyataan Nabi, dia kata apa? Afdalul a'mal adwamuha wa in aqallah. Kalau kamu semak dalam live Ustaz dulu, Ustaz pernah kata afdalul a'mal adwamuha wa in aqallah. Sebaik-baik amalan itu apa juga yang kita buat istiqamah walau sedikit. Adwam, istiqamah walau sedikit. Kenapa? Apa alasannya sedikit tu tapi kena istiqamah? Sebab Nabi kata innallaha la yamullu hatta tamullu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyemu memberi pahala sehingga kamu sendiri jemu beramal. Nah, itu dia kenyataan Nabi. Jadi maknanya hak nombor 3 tadi, kita nak beramal dengan ilmu. Nombor 4, apa kata Imam Al-Ghazali? Nombor 4 niatnya apa? Untuk menyampai dan mempertahankan ilmu Allah. Menyampai, dah amal tu kita nak sampaikan ke orang dan mempertahankan ilmu Allah Ta'ala tersebut. Itu tujuan kita ni belajar. Sebab tu dalam kitab ni, nasihat kelima, Imam Al-Ghazali kata jaga niat tu, ikhlaskan niat tu. Niat tu mesti betul. Jangan niat kerana dunia, jangan niat kerana pengaruh, jangan niat nak berbangga-bangga, kan? Jadi artinya kita bila belajar tak niat berbangga-bangga, kedudukan ustaz dengan kamu serupa je. Walaupun kamu ni belajar belum ada ilmu sangat, ustaz ni ada ilmu menyampaikan, ustaz pun tak boleh berbangga. Kenapa? Yang ada pada ustaz tu Allah aja bagi pinjam. Allah bagi pinjam, dan pada ketika ustaz bercakap tu Allah Ta'ala bagi ingat. Kalau Allah tak bagi ingat, kita tak mampu nak ingat ilmu dan bercakap. Jadi artinya apa? Kita tak boleh berbangga dengan apa yang kita ada. Semua yang kita ada ni adalah pinjaman daripada Allah Ta'ala. Cumanya kita kena perbetulkan dalam setiap gerak amal dan kerja kita. Sebab itulah nilaian yang datang, yang akan dinilai oleh Allah. Bukan kerana berbangga, bukan kerana dunia, bukan kerana nak riak, nak bersaing dengan kawan-kawan, bukan. Sebab kenapa? Kata Imam Ghazali kata, jika itulah niatmu, yang tadi Ustaz sebut, jika itulah niatnya kerana dunia dan seumpama dengannya, maka dia kata, maka engkau akan rugi serugi-ruginya. Jadi kesimpulannya apa? Beramal kerana dunia, rugi. Beramal kerana nak berbangga-bangga, rugi. Beramal kerana nak kehebatan, rugi. Beramal kerana nak riak, rugi. Faham? Nah itu. Cuma Imam Al-Ghazali kata, nak beramal macam mana? Tadi Ustaz sebut belajar 4 dalam kedudukan niat. Dia kata kat situ, hendaklah usahamu itu tujuannya menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Nak hidupkan syariat Nabi Muhammad. Nak hidup macam mana? Dah kita belajar apa yang disebut dalam Quran dan disebut dalam hadis Nabi, apa juga telah yang kita faham daripada Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad, maka kita nak hidupkan dalam diri kita. Dan hidupkan sunnah tu, kehidupan Nabi tu, syariat yang dibawa oleh Nabi dalam kehidupan kita. Kita nak hidupkan dalam diri kita. Nah, itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali.
Tujuannya gitu. Kan? Kita nak betul-betul menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi disebut kata kat situ, untuk memecahkan keinginan nafsu yang selalu menyuruh buat jahat. Dengan kita belajar ada ilmu, artinya kita tahu mana yang akal suruh, mana yang nafsu suruh, mana yang iman suruh, mana yang syaitan suruh. Kan? Kita tahu, bermakna dengan ilmu tadi kita boleh bezakan benda tersebut. Jadi kata Imam Al-Ghazali, maka kita belajar tadi niatnya untuk memperbetulkan hak nafsu yang tak betul. Bila itulah niatnya, kata Imam Al-Ghazali kata apa? Maka kamu akan untung 1000 keuntungan. Untung. Tu untung. Jadi maknanya beramal dengan Islam ni, kan? Beramal dengan Islam, kita semayang, kita puasa, kita bersyariat, walaupun nampak macam letih, tetapi untung. Mendapat pahala di sisi Allah. Untung, tak rugi. Apa yang kita buat jadi satu benda keberuntungan dalam diri. Nah, itu yang kita kena faham. Jangan sampai silap. Kan? Jangan sampai silap. Jangan kita tengok hari ini Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sebut benda yang kita buat ni untung, tiba-tiba kita kata tak untung. Tiba-tiba kita kata dunia seronok, kan? Tu. Jadi maknanya kat sini kena ingat apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, tengok balik dalam buku. Sesungguhnya benar seorang ahli syair yang berkata, syahrul uyuni li ghairi wajhika da'i'un wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Ini orang ahli syair. Dulu Ustaz belajar, kita ni bila bercakap, pertama sekali istidlal dia mesti ambil daripada Quran. Dalil mesti ambil daripada Quran. Nombor 2, dia mesti ambil daripada hadis Nabi SAW. Nombor 3, daripada aqwalus sahabah. Nombor 4, daripada aqwalut tabi'in. Tapi di sana juga ulama-ulama kata apa? Nak memantapkan ilmu kita selain dalil Quran, selain dalil hadis Nabi, selain daripada kataan sahabat dan tabi'in, dia kata istidlal bi syu'ara, dengan syair. Dengan ni syair ni. Bahasa kita dipanggil apa? Bahasa sastra. Kan? Pantun kan? Syair. Jadi ulama-ulama menjadikan syair tadi tu bagi nak mengingati apa juga pesan-pesanan. Itu dengan kaedah syair. Selain Al-Quran, hadis, kenyataan sahabat, tabi'in, dijadikan syair itu juga sebagai hujah-hujah untuk menerangkan, untuk mudah. Jadi kitab ni menyebut, dia kata apa? Syahrukal uyuni li ghairi wajhika da'i'un wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun. Apa dia kata? Berjaga malam bukan kerana zatmu adalah sia-sia. Orang yang qiyamul lail, orang yang boleh bangun malam, waktu malam-malam boleh bangun dalam keadaan orang tidur, tapi dia boleh bangun, boleh tinggalkan rasa seronok tidur, akan jadi satu benda yang sia-sia kalau tidak kerana Allah. Kalau tak kerana Allah tadi, dia akan jadi dha'i'un, sia-sia. Jadi maknanya kita kena betul, niatnya kena betul. Macam tadilah Ustaz gambarkan, kalau betul kita bangun qiyamul lail semayang kerana Allah Ta'ala, itu bagus. Tetapi kalau kita bangun malam kerana tujuannya apa? Tujuannya nak tengok bola, sia-sia. Bangun malam, kenapa? Tujuannya nak main game, sia-sia. Kan? Bangun malam, kenapa? Tujuannya sekadar nak kencing saja. Kan? Tidak menghidupkan malam, tak jadi apa. Jadi maknanya kat situ sia-sia saja. Jadi kita pula hidup ni bukan sia-sia. Hidup kita ini ada nilai. Setiap saat dan ketiga ada nilai. Sama ada kita sedar ataupun kita berbaring ataupun kita tidur, namanya manusia, dia tidak sia-sia, ada nilai. Ada markah. Bual-bual kosong tak ada, rehat-rehat kosong tak ada. Semua ada markah. Ada nilai. Dan dia kata apa? Dan menangis kalau bukan kerana kehilanganmu adalah tidak guna. Menangis ni ada power dia. Menangis ni sampai mengalirkan air mata. Tangisan itu, kata Nabi SAW, ada 2 jenis tangisan yang apabila air matanya jatuh, dia boleh ada power dia. Pertama,
tangisan air mata kerana dosa, menyesal, maka air mata yang jatuh sebab tangisan itu boleh memadamkan api neraka. Kalau kita dah tengok orang menangis mengingatkan dosa, ada sampai 1 baldi tak? Tak ada. Sikit je. Tetapi walaupun kadar sikit menangis itu kerana dosa dapat memadamkan api neraka. Yang kedua, orang yang air peluh, orang yang fisabilillah, berjuang fisabilillah, air peluh yang jatuh, bukan banyak pun, tetapi air peluh itu mampu untuk memadamkan api neraka. Jadi air mata yang tidak sia-sia. Yang disebut dalam kitab ni, kalau menangis bukan kerana Allah, menangis tidak ingat Allah, maka itu adalah tidak berguna. Ada orang menangis, kenapa? Sebab putus cinta. Menangis. Putus cinta menangis. Punya sayang. Orang yang dia sayang tu manusia juga. Tak dapat apa yang diimpikan, manusia juga. Sedangkan orang Melayu kata apa? Patah tumbuh hilang Palasapah tu ada patah tumbuh hilang berganti. Tetapi bila dia putus cinta, menangis macam nak mati. Kan tak kena. Dan kita tengok betul-betul. Sebab tu menangis itu bukan kerana Allah Ta'ala. Menangis takut kehilangan dunia. Ada orang menangis kerana putus cinta. Sekarang ni, suasana hari ni, orang menangis sebab banjir. Kan? Peralatan rumah habis, hancur. Bahkan kadang-kadang rumah dah rosak. Kan? Orang menangis, stres dengan keadaan itu. Tetapi kalau dia bukan kerana Allah Ta'ala, sia-sia saja. Sia-sia saja. Sebab tu, walaupun musibah yang ada, yang berlaku sekarang ni, banyak dekat negeri Johor, terutamanya kat Batu Pahat hari ni, kita lihat, ianya kalau tidak dilihat betul, maka dia jadi sia-sia saja. Kalau betul, jadi pahala. Sebab Nabi kata apa? Ajaban li amril mu'min. Pelik tengok orang beriman ni, orang Islam, orang beriman ni, apa yang berlaku kepada dia, kullu lahu khair, semuanya baik. Semuanya baik. Orang beriman ni bila dia kena idza asabatus sarra, bila kena nikmat, syakara, dia syukur. Wa idza asabatud darra, bila kena benda musibah dan mudarat, sabar, dia sabar. Jadi dua-dua keadaan tu, menerima nikmat, menerima musibah, baik bagi orang beriman. Dapat bersyukur dan dapat bersabar. Jadi itu cara orang beriman dalam menangani suasana itu. Jadi di sini kalau kita menangis, balik-balik rumah banjir, habis rumah. Kan? Menangis dengan sebab tu. Bukan kerana Allah Ta'ala. Tak ada apa-apa. Sia-sia. Tak ada guna. Jadi kat sini, kita kena ingat, ulama kata, wa buka'uhunna li ghairi faqdika batil. Orang yang menangis tu bukan kerana Allah Ta'ala. Sia-sia. Bohong. Kan? Bohong. Jadi maknanya, biarlah tangisan itu kerana Allah. Menangis tu kerana Allah. Kita menghafal Quran, tiba-tiba ngapal, tak ingat, menangis. Bagus. Kan? Hafalan tak ingat, menangis, tak apa. Ini hafalan hilang, handset yang hilang, menangis pula. Hafalan hilang tak menangis. Boleh faham? Itu kena betulkan. Apa-apa juga kerja dunia ini, apabila kita betul niatnya, dia jadi pahala. Tetapi kalau dia tidak, apa-apa kerja akhirat yang tak betul niatnya, tak dapat pahala. Sembahyang malam, kerja akhirat, betul, buat dapat pahala. Tapi kalau buat bukan kerana Allah, tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Jadi kat sini, niat ni penting. Kena perhati apa yang kita buat. Jangan sampai salah. Sehingga Imam Asyuti sebut dalam kitab Asbah wa Nazair, kitab Qawaid Fiqh, Ustaz nak sebutkan, kita salah dalam niat pun ibadat tak sah. Yang Ustaz contohkan dulu apa? Kalau kita sembahyang berjemaah, contoh depan imam tu, kita makmum, imam kat depan, kita sebut nama imam dalam niat, maksud dipanggil dalam bahasa Arab ta'yin, kita tentukan. Tiba-tiba bila tengok balik semula, habis dalam ibadat, tengok-tengok salah, batal. Contohnya apa? Contoh Ustaz contohkan begini. Kalau seorang itu dia sembahyang jadi makmum kepada Ali, imamnya Ali, dia tu jadi makmum. Kemudian dia pun kata,
usalli fardal subhi rak'ataini ma'muman li imami aliyin lillahi ta'ala. Contoh, bahasa Melayunya apa? Aku semayang fardu subuh, satu subuh, 2 rakaat mengikut imam li aliyin, Imam Ali, kerana Allah Ta'ala. Maka dia sebut nama tu. Dia sebut nama. Habis-habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, bukan Imam Ali, Imam Ahmad rupanya. Batal semayang dia. Batal. Kenapa? Sebab ditakyinkan dalam niat tu. Ditentukan dalam niat. Jadi niat itu menjadi satu prioriti dalam memastikan amal tu betul ataupun tidak, sah ataupun tidak. Kalau ulama fiqh memperbahaskan benda tu dalam kitab-kitab mereka, dalam teori bab niat, bab semayang, apatah lagi kalau amalan-amalan yang lain yang niat kita tak betul, maka memanglah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Sebab tu niat ni penting. Sebab amalan pun dengan niat. Apa benda juga yang kita buat semua dengan niat. Dan Allah Ta'ala kira dengan niat kita. Jadi apabila niat ini tak betul, maka amalan akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rugi. Rugi. Bahkan amalan yang perlu ditinggalkan itu, kalau kita ada niat, maka dapat pahala. Contohnya macam mana? Ni contoh. Kalau tadi kita berpuasa, contoh puasa kita niat, itu benda yang kita amal dan buat. Kesan niat tadi kita tak makan, tak minum apa semua, maka dapat pahala. Sekarang ini amalan yang kita buang atau tinggalkan, kalau diiringi dengan niat, maka dapat pahala. Contoh basuh tai ayam. Basuh tai ayam ni benda dipanggil at-tarku, benda yang kita nak tinggal dan hilangkan. Bermakna kalau kita basuh itu, settle tak settle? Dapat tak pahala? Dapat tak? Dapat. Tetapi kalau perbuatan tadi yang dapat pahala, kita iringkan dengan niat, maka dapat pahala berniat tu sekali. Selain kepada dapat pahala buang najis, dapat pahala berniat. Nah, itu dia. Sebab tu kata Nabi, niatul mu'min khair min amali. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Ustaz ulang balik. Niatul mu'min khair min amali. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Faham elok-elok? Maksud niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya bukan bermakna kita berniat saja, atau bukan bermakna kita niat tanpa amal. Faham? Niat aja tak beramal, tak, bukan. Nak menyebutkan bahawa mana-mana orang beriman yang berniat kerana ada keuzuran atas apa yang dia nak niatkan tadi, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang melaksanakan. Contoh dia macam mana? Macam ni. Contohnya orang tu sakit, tak nak bangun. Jadi masa dalam keadaan dia sakit ni, dia pun bercakap, aku ni kalau sihat, ada pasalnya, aku ni kalau sihat aku nak pergi masjid. Tapi tak dapat lagi masjid sebab kenapa? Tak sihat. Aku ni kalau sihat aku nak pergi masjid. Dia dah niat dulu, aku ni kalau sihat aku nak pergi masjid. Aku ni kalau sihat aku nak bersedekah. Aku ni kalau sihat aku nak pergi haji. Aku ni kalau sihat aku nak pergi umrah. Aku ni kalau sihat aku nak baca Quran. Tapi tak dapat nak buat tu kerana terhalang dengan sakit. Dia dapat pahala sebagaimana orang yang pergi. Faham? Dia dapat pahala sebagaimana orang yang buat. Kenapa? Dia tertahan dengan sebab halangan sakit dia tu. Tapi niat dia penuh dah. Dia kata aku ni kalau sihat nak pergi sembahyang Jumaat, dapat pahala Jumaat. Dia tak pergi tu bukan kerana tak nak pergi, terhalang dengan sakit dia. Tapi dia ada niat. Sebab tu bila kita sakit ni, kena niat banyak. Aku ni kalau sembuh aku nak buat ni. Aku ni kalau sembuh nak buat begini. Aku ni nak buat begini. Dia dapat pahala tu. Itu yang Nabi kata niatul mu'min khairum min amali. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amal dia. Tu. Dia tak mampu nak buat tu, terhalang dengan sakit dia. Tu. Jadi mana niat itu, niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Dan kita tengok
Kenapa sampai macam tu sekali? Niat itu dibahaskan oleh Nabi, dibahaskan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Sebab kalau orang memahami konsep niat ni, walaupun dia buat amal sikit tetapi dapat pahala banyak. Walaupun dia buat amal sikit tapi buat dapat pahala banyak. Contoh, ni contoh, Ustaz bagi contoh lagi. Contoh hari Jumaat ni kamu pergi ke masjid, duduk dalam masjid, kamu i'tikaf, kan? Niat i'tikaf dapat pahala tak? Kita pun niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku i'tikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Jadi kita pun duduk. Sementara nak jumpa Jumaat, sementara kita nak dengar khutbah, sementara nak semayang, kita duduk tadi dengan niat, dapat tak pahala i'tikaf? Tapi martabat pahala i'tikaf tu hanya sunat. Betul? Hanya sunat. Tetapi boleh tak kita tukar untuk lebih besar dan pahalanya dan lebih tinggi? Boleh. Jadikan apa? Daripada sunat kita jadikan wajib. Tu nampak. Peranan tadi tu asal sunat saja tapi dia boleh kedudukannya jadi wajib. Kat mana? Bila kita betulkan niat tukar dia. Contoh macam mana? Daripada niat sunat tukar wajib. Kan? Macam mana? Contohnya begini. Kita duduknya sama, duduk dekat masjid sama juga, duduk masanya sama, duduknya pun sama. Tetapi niatnya berbeza. Maka niat itu menentukan sunat dengan wajibnya, banyak dan sikitnya akan pahala kerana berbeza sudut niat. Caranya, kalau tadi yang sunat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala, jadikan wajib alayyal i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Apa maksud dia? Alayya i'tikaf, wajib atas aku i'tikaf dalam masjid ini selama mana aku berada, ma dumtu fi, selama mana aku berada di dalamnya. Kan beza. Nawaitul i'tikaf sahaja aku i'tikaf dalam masjid sunat, dapat pahala sunat. Tapi kalau kita wa alayya, dia jadi wajib. Wajib atas aku i'tikaf atas masjid ini, tapi kita kata selama mana aku berada di dalamnya. Selama mana aku berada di dalamnya. Artinya selama kita kat situ, kita dapat pahala wajib. Kita keluar je habis. Kita keluar je habis. Itu kedudukan. Jadi bezanya kat mana? Dekat niat. Duduknya serupa, masanya sama. Kan? Jadi di sinilah peranan yang kata Imam Al-Ghazali, niat kena jaga. Niat kena jaga. Kadang-kadang kita tengok ada orang masuk masjid yang sama, masanya sama, duduknya sama, time-nya sama, kan? Tapi bila besok di hari akhirat berdepan dengan Allah Ta'ala, menerima segala catatan amal dan pahala, siba tengok-tengok, lain pula. Kita duduk sebelah kawan kita, duduk semayang Jumaat sebelah, dia pun duduk, kita pun duduk, kita duduk masanya sama, serentak, dekat Pak Imam baca khutbah, semayang sama, keluar sama. Tiba-tiba besok di hari akhirat Allah Ta'ala buka catatan amal, yang seorang sebelah tu, kita dapat pahala sunat, ni member tengok, dia pahala wajib. Bezanya kat mana? Pada niat tu. Padahal kita kata hai Allah, aku duduk masuk sama, aku duduk sama, waktunya sama, masjidnya sama, kan? Tapi kenapa aku dapat sini, dia dapat ni? Bezanya pada niat. Pada niat. Allah kira tu. Jadi artinya niat ni bukan sekadar saja lafaz disebut. Bukan sekadar lafaz disebut. Maknanya bukan sekadar usolli atau bukan sebagai sekadar nawaitu, tetapi niat itu perlu dipahami dan dihayati. Bukan sekadar disebut. Ni dah sampai mana ni? Ni macam dah sampai Perancis dah tu. Tu. Sedap tidur memang selesa. Duduk majlis ilmu ni memang selesa tidur, kan? Sungguh rahmat banyak turun. Selain kepada sejuk aircon ada, rahmat ada, memang seronok tidur. Seronok. Tempat yang paling selesa, kan? Jadi kita balik kepada perbahasan tadi. Sebab itu niat penting. Niat tu penting. Bahkan kalau kita buka dalam kitab-kitab para ulama tentang usul fiqh ke kawan fiqh, dia memperbahaskan perkataan al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tengok kepada tujuan dan niatnya. Begitu panjang perbahasan dia. Begitu panjang. Sehingga kata para ulama kata bab niat ini mewarisi ataupun memenuhi 2/3 ilmu. 2/3 ilmu. Kalau tidak seluruhnya, tapi 2/3 ilmu. Ulama kata dalam perbahasan kitab mereka al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu dengan tujuan dan niat dan matlamatnya, maka mewakili kepada 2/3 ilmu, keseluruhan ilmu. Apa juga perbahasan.
Jadi besar, banyak. Jadi kat kita kena ingat bahawa perkara ini bukan perkara yang kecil, tetapi perkara yang besar, yang disebutkan oleh Nabi, yang dibahaskan oleh para ulama. Itu penting. Niat ni. Dan kita kena ingat, ulama-ulama juga kata niat itu penting berdasarkan hadis Nabi. Dekat mana tempat dia? Aina mahalluhu, mana tempat dia? Tempat niat ni fil qalbi, dalam hati. Tak ada tempat lain kecuali dalam hati. Illa setiap pada kita kena faham niat ni, kata ulama, al-qasdu muqtarinan bi fi'li. Niat ni ialah al-qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, iaitu mengqasadkan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Niat ni al-qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, al-qasdu bi syai'in muqtarinan bi fi'li, meniatkan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Contoh apa? Kita bila nak semayang, kita Allahu Akbar, kan angkat tangan, maka masuk niat. Nah, mengiringi dengan perbuatan. Itu sebab ulama kata meniatkan sesuatu tu mengiringi dengan perbuatan. Illa, kecuali saum, puasa. Puasa berbeza, dia tak muqtarinan, dia tak mengiringi. Kenapa? Puasa ni niat dulu baru puasa. Kan? Masuk maghrib je atau lepas main syak kita niat. Bila kita mulakan puasa, terbit fajar. Waktu imsak terbit fajar, barulah mula puasa. Tapi niat dulu. Artinya apa? Segala niat itu ialah mengqasadkan sesuatu yang mengiringi perbuatan, kecuali puasa. Kecuali buat puasa, niat dulu baru melaksanakan. Itu pentingnya ilmu, pentingnya ilmu. Dalam bab tu. Begitu juga orang dalam ibadat dia nak jadi mudah, kan? Dalam Al-Quran mengatakan antara orang yang boleh meninggalkan berpuasa, siapa dia? Ialah orang-orang yang musafir. Orang-orang yang musafir. Jadi artinya nak dalam keadaan bulan puasa tapi boleh tinggalkan puasa, apa dia? Bermusafir. Tetapi bermusafir mesti mula dengan niat. Kalau tak ada niat musafir, macam mana nak dikatakan musafir? Kan? Musafir tu. Jadi niat tu penting. Jadi bila kita memahami, dia tak jadi masalah. Kalau tak memahami, tu yang jadi masalah. Itu kedudukan. Sebab tu pernah disebutkan oleh ulama dalam kitab. Orang muda baru menikah. Ini berlaku pada zaman Imam Abu Hanifah. Orang muda baru menikah, baru berkahwin. Jadi dia jumpa dengan Imam Abu Hanifah, dia kata macam mana nak settle masalah. Sebab masa dia menikah tu dah nak masuk bulan puasa. Nak masuk bulan puasa. Jadi bila bulan puasa ni, orang muda tiba-tiba bulan puasa, maklumlah muda, bimbang-bimbang jatuhnya ataupun berlaku hubungan pada siang puasa. Kalau siang puasa dah kena apa? Dah kena kafarah dah. Ikut hukum Islam. Silap-silap kena 2 bulan berpuasa berturut-turut, silap-silapnya. Tapi bila tanya dengan Abu Hanifah nak buat macam mana? Dia kata kamu pergi bermusafir. Jalan keluar dia, pergi musafir. Bermusafir. Itu kaedah. Ulama dia ada semua jalan keluar dia apabila kita memahami ilmu. Tapi kalau tak faham ilmu, masalah. Ni kejap hidup kejap mati ni bateri. Jadi artinya kita kena ingat, bila dibahaskan secara meluas, secara lebih panjang, artinya niat ini rupanya bukan benda kecil, benda besar. Cumanya fungsi utama niat itu untuk diterima amalan, dia kena letakkan lagi satu sifat. Dengar betul-betul niat ni benda utama, benda besar, dibahaskan oleh ulama. Kenapa? Mengesahkan amalan dan nilai yang akan diberikan amalan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi niat yang ada dalam hati ni, dia perlu diletakkan satu lagi sifat. Apa dia satu lagi sifat? Iaitu ikhlas. Sebab tu dalam tajuk ni dia kata ikhlaskan niatmu. Ikhlas ni penting. Kan?
Ikhlas. Bila kata ikhlas, barulah apa yang kita buat tadi akan dipandang oleh Allah. Ikhlas. Bila ikhlas ni, nak sebut ikhlasnya apa maknanya? Orang kata ikhlas ni kita buat bukan kerana makhluk, tetapi buat kerana Allah. Ikhlas. Tapi nak faham dia macam mana? Ulama membuatkan satu formula nak bagi faham ikhlas. Dia kata apa? Antaktuma hasanatika kama taktuma sayiatik. Dia kata ikhlas ni, yang dikatakan ikhlas, antaktuma hasanatika kama taktuma sayiatik. Kamu sembunyikan kebaikan kamu sebagaimana kamu sembunyikan kejahatan kamu. Kita bila ada perangai jahat, kita tak nak orang tahu. Kan? Seboleh-bolehnya kita akan sembunyikan. Kita seboleh-bolehnya kita akan mengelak. Kan? Contoh macam mana? Contoh orang tu dia pergi kedai nombor ekor, dia tikam nombor ekor. Contoh je. Tikam, tiba-tiba ada Pak Imam nampak. Pak Imam tak tegur pun. Pergi masjid, Pak Imam tanya, "Mat, tadi nampak kau kat kedai ekor, tikam nombor ekor?" Memang kita tu tadi, tetapi oleh kerana kita ni nak sembunyikan kita punya jahat tu, kita pun buat andaian, buat apa alasan. Kata, "Mam, kan selalu ustaz tu cakap, manusia ni atas muka dunia tu ada 7 orang yang sama rupa. Jadi orang tu bukan saya." Faham tak? Orang tu bukan saya, orang lain. Walaupun rupa sama tapi orang lain. Walaupun pada hakikatnya memang dia. Tetapi kerana dia nak cuba sembunyikan dia punya kejahatan dia tu daripada pengetahuan orang lain, macam-macamlah alasan. Jadi ulama kata ikhlas macam mana? Kebaikan yang kita buat tadi tu, kita tutup, kita sembunyikan, orang lain tak tahu. Kita tutup. Sebagaimana tadi kejahatan tadi kita tak suka orang tahu. Kan? Contohnya apa? Contohnya kita qiyamul lail malam. Tidur sikit tapi qiyamul lail malam. Maka bila pagi-pagi sembahyang subuh, lepas pada sembahyang subuh duduk kelas kejap, tiba-tiba ngantuk. Kan? Padahal ngantuk tu kenapa puncanya? Sebab malam kurang tidur. Orang pun kata, kenapa ngantuk sangat ni? Kan? Dia jawab apa? Malam tadi tertidur. Kan? Padahal malam tadi qiyamul lail. Dia sembunyikan kebaikan dia. Tapi kalau dia nak musnahkan kebaikan dia, mat ngantuk sangat. Biasalah, kau tidur, aku qiyamul lail. Habis Sum'ah dia panggil. Jadi artinya kita nak menyembunyikan kebaikan kita sebagaimana kita menyembunyikan kejahatan, orang lain tak tahu. Kita tutup rapat-rapat. Itulah ikhlas. Ikhlas. Kenapa? Sebab kita nak buat benda tu hanya kerana Allah, tidak kerana orang. Kita tak nak sebut pun orang tahu, kita tak nak sebut pun depan orang, kita tak nak orang tahu. Kita nak buat hanya kerana Allah. Ustaz ada beberapa 2-3 hari ni Ustaz bermusafir dekat kawasan Batu Pahat ni. Ustaz ada tidur kepada satu masjid, dan tak jauh juga daripada sini. Ustaz tidur kat masjid tu. Tidur sampai pukul 12.30. Ustaz nak tidur tu, kita duduk tengok, macam ada orang. Sekali-sekali kita tengok rupanya orang tengah basuh tandas. Waktu tengah malam tu orang basuh tandas. Masa orang dah tak ada kat masjid, masa orang dah tak ada berjemaah kat masjid, kosong masjid, dia pergi seorang-seorang. Kenapa? Dia tak nak orang lain tahu. Tu seorang-seorang basuh tandas pukul 12.30 malam. Pak Imam tak ada, Pak Bilal tak ada, berjemaah tak ada, malam-malam. Kalau 12 tengah hari ni Jumaat ramai orang, tapi malam-malam. Maknanya apa? Nak sebut tadi cerita bahawa orang tadi dia buat sesuatu, disembunyikan kebaikan dia. Kenapa? Dia nak buat lillahi ta'ala, bukan kerana manusia. Itulah dia yang disebutkan sendiri oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab. Baik, habis sebab tu. Kita tengok muka surat yang ke-14. Nasihat yang ke-6, hakikat hidup, cinta dan amal. Hakikat hidup, cinta dan amal ni kita sambungkan datanglah. Sambungkan datang, walaupun pendek tetapi dia punya perbahasannya panjang. Supaya macam tadilah, walaupun muka surat 13 ni sikit saja, tetapi penghuraian itu panjang untuk apa? Dapat kepahaman yang betul. Dapat penghuraian yang betul, dapat penjelasan yang betul. Jadi sekadar itu untuk pagi ni, dia punya resolusi daripada apa yang kita bincangkan ialah pastikan betul niat,
letakkan sifat dalam niat itu ialah ikhlas untuk mendapat pandangan daripada Allah. Penutupnya Nabi kata dalam hadis, dia kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak akan tengok Allah tak akan tengok tubuh badan kamu yang zahir dan juga harta kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah akan tengok hati kamu itu dan amalan kamu. Dan moga-moga kita dapat keberkatan daripada muzakarah ilmu kita pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqan wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.